Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah Subhanahu wa taala sangat sayangi sekalian. Bersyukur kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang menjadikan segala sesuatu, yang Maha Berkuasa, yang memberi kita nikmat dalam hidup ini tanpa berhenti siang dan malam daripada dulu sampai sekarang. Tentu selalu puji Allah Subhanahu wa taala. Agungkan dia, besarkan dia. Dan puji Allah, agungkan Allah SWT. Bila kita puji dan agungkan Allah SWT, nanti Allah SWT sayang pada kita. Puji dia atas apa yang terjadi, dan kita puji dan agungkan Allah SWT. Besarkan Allah, agungkan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur pada Allah. Ummu Aisyah, Masya Allah. Ummu Aisyah, Alhamdulillah, Barakallahu fi Ustaz Nur Atika, dia Razali, Masya Allah, harap semua sihat. Saya doakan tuan-puan semua sihat, dan yang sakit sembuh, yang diuji dengan berat Allah sembuhkan. Saya pun dah dengar beberapa orang kenalan-kenalan yang saya muliakan, saya hormati, sayangi, di ulama yang saya muliakan, saya dengar ada yang mereka ditimpa COVID-19 ni, dan mereka ada yang diuji oleh Allah, dan ada juga keluarga mereka, keluarga yang ditimpa virus ni. Ada mesej saya, ada keluarga mereka di ICU, dan ada keluarga mereka di ICU, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, atas musibah yang terjadi ini, dan kita melihat, kita yakin ini semua daripada Allah SWT, dan membuat kita ingat kepada Allah, dan kita kembali pada kisah-kisah dulu zaman Nabi SAW. Pernah berlaku sekali dikehendaki oleh Allah, berlaku wabak taun, kan? Kita dengar masa di Syam berlaku wabak taun. Berlaku di Syam wabak taun. Masa dekat sana di Syam berlaku wabak taun. Jadi apa yang berlaku di Syam, waktu tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang Nabi SAW bersabda, kalau ada Nabi selepas aku, Umar Al-Khattab orang yang paling layak. Kalau ada Nabi selepas aku, Umar Al-Khattab paling layak. Umar Khattab, kalau Nabi selepas aku, Umar lah orangnya, sabda Nabi SAW. Kalau ada Nabi selepas aku, Umar lah orangnya. Masya Allah. Tak dengar suara firman Mas Lia. Jadi maka waktu tu bila berlaku kemarau, yang berlaku wabak taun dekat Syam, waktu tu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu nak pergi ke Syam. Maka bila nak pergi ke Syam, kerana dia risau keadaan di sana, dia pemimpin yang baik, dia risau keadaan di sana, risau keadaan sahabat-sahabat, orang di bawahan. Sayyidina Umar Khattab orang yang sangat ambil berat. Maka bila sampai saja Umar Khattab ke sana, maka apa jadi, dalam perjalanan ada orang telah, Sayyidina Umar Khattab ingin teruskan, ada sahabat nak ada cadang separuh patah balik untuk jaga Sayyidina Umar Khattab jangan apa-apa berlaku. Ada sebahagian suruh teruskan. Maka Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu telah beritahu satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkataan Allah dan hadis Nabi ni, dia tanda kita cinta pada Allah. Tanda cinta kepada Allah, kita ambil tanda kita cinta kepada Allah, kita ambil apa yang mereka lakukan. Maka Abdul Rahman bin Auf kata, sabda Nabi SAW, Bukhari juga Muslim, kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, doa kami Ustaz Rozi, KKM staff, bila masih akan dipanggil merawat kes COVID ke kawasan wabak. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, Abdul Rahman bin Auf beritahu hadis Nabi, siapa yang duduk di satu mereka ditimpa wabak, jangan keluar daripada sana. Hadis Nabi, jangan keluar daripada sana. Dan orang yang tempat yang ada wabak, orang luar jangan pergi ke sana. Maka Sayyidina Umar Khattab bila dengar perkataan Nabi SAW tu, Sayyidina Umar tak masuk ke Syam. Dan ada setengah orang kata Sayyidina Umar lari daripada takdir. Maka Sayyidina Umar kata, saya keluar daripada takdir dan masuk kepada takdir yang lain. Maksudnya kita semua Allah perintah Allah SWT, kita berusaha ambil perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar tak masuk. Waktu itu Sayyidina Umar Khattab telah hantar surat pada Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Jarrah radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal,
Ini semua sahabat-sahabat yang mulia. Muaz bin Jabal ni satu orang alim yang sangat besar, yang sebab beliau telah beribu orang, telah berapa puluh ribu orang agaknya, negeri demi negeri telah memeluk Islam. Muaz bin Jabal. Maka Muaz bin Jabal dan Abu Ubaidah di sana ni semua sahabat-sahabat yang sangat dikasihi oleh Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu. Berlaku. Maka waktu tu apa jadi? Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu hantar surat pada mereka supaya mereka datang ke Madinah. Maka waktu tu Abu Ubaidah kata, dia pun ambil perkataan Nabi SAW, dia tidak akan meninggalkan tempat yang ditimpa wabak. Dan mereka telah duduk di sana sehingga Sayyidina Umar sangat sedih. Bila dapat je surat daripada, dapat tahu tentang Abu Ubaidah telah mati syahid. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah mati syahid. Sahabat-sahabat yang mulia telah mati syahid disebabkan wabak ini. Maka waktu tu dilantik ketua pemerintah yang seterusnya. Ketua masa tu Amru al-As radhiyallahu anhu. Amru al-As sebut apa-apa wabak yang merebak dengan cepat ini. Maka kata Amru al-As radhiyallahu anhu, dia seperti api yang marak. Dia seperti api yang marak. Bila api yang marak ni, kata Amru al-As, hendaklah kamu mengekalkan jarak kamu. Maksudnya siapa yang tinggal kat gunung, duduk kat gunung. Siapa duduk kat bukit, duduk kat bukit. Jangan keluar daripada kawasan rumah masing-masing, daripada kawasan Syam ni. Maka mereka telah mengurungkan diri masing-masing, membuat amal dekat diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membuat amal dan duduk besar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia macam apa jadi akhirnya, dalam satu tempoh akhirnya wabak tu telah hilang. Untuk tu penting untuk kita daripada zaman dulu lagi, zaman Nabi SAW, Amru al-As telah melihat keadaan ni dan telah memutuskan supaya semua orang mengekalkan jarak, jangan berkumpul ramai-ramai. Dan perkara tu penting, ini telah diberitahu. Dan satu waktu akhirnya dengan pertolongan Allah SWT, wabak tu telah berhenti. Jadi akhirnya tuan-puan sekalian, penting kita dalam tempoh ni, apa yang telah beritahu oleh KKM semua sekali, dalam keadaan begini, elok kalau 2 minggu ni kita kawal diri kita. Sekolah pun alhamdulillah dah cuti, banyak tempat-tempat dah cuti, anak-anak kita pun cuti. Jadi kita elakkan daripada pergi tempat ramai orang. Ni bukan waktu untuk kita bercuti, berehat, berjalan-jalan. Tapi ni waktu untuk kita kawal diri kita. Boleh duduk dalam rumah. Dan kalau dalam rumah pun, kalau kita sesama, kita batuk, kita jangan dekat sangat dengan anak-anak. Waktu ni tak payah cium anak-anak. Tak payah peluk-peluk anak-anak kalau kita dah batuk sesama. Kita kekalkan, maksud jangan terlalu 2 minggu ni kita kawal semua sekali. Dan semua orang cuba mengawal diri, insya-Allah. Mudah-mudahan sakit ni jadi sembuh. Saya dengar ada kawan-kawan saya yang kena, dia duduk rumah, dia pun dekat dengan mak ayah, dia peluk mak ayah sakit. Sekarang mak ayah pun ada dekat dah teruk, ada yang sedang ICU. Asal yang kena anak. Kita berusaha perintah Allah SWT. Jadi kita menyedari apa yang berlaku ni pernah berlaku zaman Sayyidina Umar Khattab, dan ini semua datang daripada Allah SWT. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Qul la yusibana, tak ada apa yang menimpa kami illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Itu penting. Kita tuan-puan amalkan apa yang Amru al-As sebut. Wabak ni macam api yang marak, dia akan sambar je mana-mana yang terkena. Untuk tu kita jaga. Sebab tu apa yang diberitahu ni betul, telah beritahu daripada zaman dulu. Amru al-As radhiyallahu anhu suruh kita semua masing-masing yang sakit, jangan ke masjid. Yang semua yang setakat ni kita dengar apa-apa pendapat ni, kita jaga. Kalau boleh kita berusaha dan beramal dekat rumah, berzikir, baca Quran, buat taklim kat rumah, dan didik keluarga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyebabkan Allah sayang kita. Jadi tuan-puan, amalkan, mudah-mudahan. Masya-Allah, angah sejuk tengok muka ustaz. Masya-Allah. Ni ustaz aja saya mengaji, saya ahli bata tak pandai. Sanggup ke ustaz tengok saya macam ni. Jadi mula baca, belajar yang wajib-wajib dalam solat, Fatihah, takbir, tahiyat, salam. Jaga solat. Kalau kita jaga solat, nanti Allah SWT akan jaga kita dunia dan akhirat. Jadi tuan-puan, amalkan apa yang telah dibuat oleh Amru al-As radhiyallahu anhu, sehingga apa jadi akhirnya, wabak tu dapat dikekang. Akhirnya dia mati dan hilang begitu saja. Jadi tuan-puan, kita berusaha kan. Berusaha. Kalau kita penting kuarantin tu daripada dulu lagi, Nabi SAW dah pesan, sahabat dah pesan. Tu kita berusaha sedaya upaya mungkin untuk kita tak pergi tempat orang ramai. Dan kalau mudah kita dah kena, kemudian jadi kita pun tak, dalam keluarga pun kalau kita sakit, yang kita peluk mak ayah kita yang tua-tua, yang uzur, kita elakkan. Bukan ni tempoh kita bercuti, tapi ni tempoh kita mengawal diri kita. Kan ini perintah Allah SWT. Bila kita yakin pada Allah, takut pada Allah, kita kembali pada Allah.
kita kembali pada Allah, tengok bagaimana Nabi dan sahabat lakukan, dan dalam masa yang sama kita dekat diri pada Allah. Amal doa Nabi SAW, antara doanya Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Amalkan juga doa tu. Hadis riwayat Abu Daud. Baca 3 kali pagi dan petang. Ajak anak-anak kita baca Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Jadi yang lain-lain kita berusaha. Masya Allah. Ustaz boleh ke saya bersentuhan dengan atuk saudara saya sebelah abah? Atuk saya sakit, kadang ambil dia wuduk. Ambil kan? Kalau kita tak sakit ambil. Tapi kalau kita sesama minta orang lain. Kalau kita demam sakit minta orang lain ambil kan. Ruslizah. Lembut Ustaz. Kenapa orang Cina kat luar sana? Bukan Cina je, semua orang pun. Yalah, bila iman dan manusia kan. Kita manusia memang begitu. Setiap orang. Sebab tu kita bawa manusia ni kepada Allah. Syamil doakan staf hospital saya. Dijauhkan penyakit-penyakit Ustaz. Keluarga saya juga. Semoga Allah selamatkan semua sekali kan. Orang yang kat hospital, orang lain kita semua berusaha mengawal apa yang terjadi. Tapi orang kat hospital dekat orang kerja keselamatan, kesihatan, sumber-sumber yang utama negara ni, jaga negara, mereka masih bekerja. Semoga Allah selamatkan mereka semua. Dan tuan-tuan dan puan sekalian, Nak Aniza, tak ramai yang memahami. Jadi perbalahan solat Jumaat tertentu bagaimana Ustaz. Jadi kita rujuk pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan kan. Ada fatwa-fatwa dikeluarkan. Dr. Zulkifli Al-Bakri fatwa begini. Mungkin ada fatwa yang lain dikeluarkan. Begitu juga Dr. Maza ada keluar fatwa begini. Mengikut apa yang banyak berlaku di negara luar. Jadi kita ikut apa keputusan yang telah diberitahu untuk keselamatan. Dia memang berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dekat Syam. Amr al-As bila ambil alih, dia kata dia mula beritahu pesanan yang penting. Dia kata wabak ni seperti api yang marak. Tu kekalkan jarak, jauhkan. Kata dia siapa yang tinggal kat gunung terus tinggal di sana. Siapa yang duduk kat bukit-bukit, kan jauh rumah. Kat mana Syam, kamu tinggal kat rumah masing-masing. Dan maksudnya waktu ni untuk orang yang sakit, beribadah kat rumah tu jadi ibadah. Kat rumah berzikir, dekat diri pada Allah. Orang kata kalau kita berkhalwat, macam Nabi SAW berkhalwat kat Gua Hira, kita berkhalwat dekat diri pada Allah. Bawa keluarga kita dekat dengan Allah. Bukan maksud kita duduk rumah, kita tak buat amal. Tak. Farah Farquin, doa tu makna dia Ustaz. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Minta Allah selamat kita pada penyakit sopak. Allahumma innal barasi wal jununi, sopak, wal jununi, gila, wal juni wal juzami, dan kusta, wal juzami wa min sayyi'il asqam, dan semua penyakit-penyakit yang berbahaya yang lain. Tu maksud dia. Sopak, gila, kusta, dan semua penyakit-penyakit apa-apa yang berjangkit, yang berbahaya, yang tidak kita ketahui ni. Tu doa dia. Icah Isaac. Kalau baca auzubika kalimatillah, baca doa tu juga. Semua doa Nabi SAW. Auzubika kalimatillah hitamah min syarri ma khalaq. Nabi SAW bersabda, saya baca tu, dia takkan ditimpa apa-apa yang bahaya kat situ. Aku berlindung. Auzubika kalimatillah hitamah min syarri ma khalaq. Auzubika kalimatillah hitamah min syarri ma khalaq. A'udzubika limatillah hitamah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna daripada segala kejahatan. Jadi akilah uduk batal tak Ustaz, sebelah tu saudara. Jadi bila dah tak ada orang nak ambil uduk tu, kakak boleh ambil je kan. Ambil je uduk tu. Macam kita macam kat Mekah kan. Kalau bersentuhan lelaki perempuan pun tak batal. Jadi boleh ambil mazhab lain bila benda-benda yang macam terdesak begitu kita ambil. Kita ambil kat sini kita pendapat mazhab Syafi'i, tapi dalam masa yang sama bila berlaku kes macam ni, jadi teruskan je ambil udukkan untuk atuk keluarga, tak ada masalah. Nurul Aiti, doakan kami kat KKM semua dapat tu. Semoga KKM semua sekali staff Allah bantu kan. Saya kesian tengok dia orang pakai macam tu. Teringin juga nak berkhidmat sukarela, khidmat mereka tolong kan. Mereka barisan paling depan dan perjuangan yang besar. Benda ni dah melibatkan seluruh dunia kan. Bukan sebuah negara tapi seluruh dunia telah menimpa. Bukan dekat Syam je. Kalau zaman Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab kat Syam, ni menimpa seluruh dunia. Orang baik, orang tak baik, orang jahat ke. Ni bukan masa nak cari siapa yang kena. Ramai kawan-kawan saya guru-guru yang saya sayangi, hormati. Mereka sangat alim, sangat takwa. Mereka pun kena dah COVID-19 ni. Jadi mereka orang baik-baik. Amr al-As radhiyallahu anhu kena, Muaz bin Jabal. Ni bukan calon-calon orang. Jadi bila terkena tu,
Kita terima sebagai takdir Allah SWT. Buat orang yang terkena, kita doakan dia. Kita doakan dia. Kita doakan supaya Allah SWT selamatkan dia. Sheila, adakah betul Ustaz viral sebab sajat ke Mekah tempoh hari? Ramai cakap di bala dia sajat. Kita ada satu doa. Saya pun apa saja kesalahan maksiat kita tegur. Tapi ni takkanlah sebab seorang satu dunia lazam kan. Takkan sebab seorang satu dunia lazam. Jadi yang penting baca doa ni. Ini doa Abu Darda. Apa doa? Doa Nabi SAW aja. Allahumma anta, yang saya kongsi manzil, yang saya tuan-puan dapatkan buku tu. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Ya Allahumma anta, tiada Tuhan melainkan Allah. Alaika tawakkaltu, pada Allah kita bergantung berserah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah memiliki arasy yang besar. Wa rabbul arsyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Apa yang tak dikehendaki oleh Allah pasti takkan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada upaya kami ya Allah, melainkan dengan yang berkuasa, maha berkuasa hanya Allah SWT. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mengetahui atas apa yang segala terjadi. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Nampak tak doa tu? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung daripada kejahatan diri aku sendiri. Kita pasti zalim, ada dosa kita, ada kesalahan kita, kelemahan kita dalam dakwah. Nabi SAW sendiri kata, ya Allah, aku mengadu kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah. Nabi tak ada kurang, tapi Nabi rasa Nabi kurang. Itu sifat orang yang mulia. Di atas apa yang terjadi, jangan menyalahkan orang lain. Ini waktu kita menyalahkan diri kita sendiri. Amal kita, hubungan kita dengan Allah, mungkin ada yang tak betul. Dan kita beristighfar. Alamu anallah wa anallah kan Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahizum binasiyatiha. Pertama, kejahatan diri kita, dan kedua, kejahatan apa segala makhluk dalam dunia. Kita minta lindung pada Allah. Berlindung pada Allah. Syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta ahizum binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Pertama, kita salah diri kita, dan kita minta Allah lindung daripada kesalahan, apa salah dosa, apa kejahatan dalam dunia ini, dan kita minta Allah pimpin kita atas jalan yang lurus. Atas musibah ini, kita minta Allah memimpin kita atas jalan yang lurus. Jadi jangan menyalahkan mana-mana orang. Kita teruskan dakwah kita. Tak kisah dakwah siapa, dakwah Habib Liu ke, nak dakwah Sajat ke, nak dakwah siapa tadi anda tanya soalan tu. Semua orang kita dakwah menteri, dakwah Perdana Menteri, dakwah presiden tu, presiden ni, dakwah bukan Islam, dakwah orang Islam. Banyak musibah dalam dunia, diteruskan buat dakwah, dan dengan amal makruf nahi munkar, Allah akan angkat azab ni. Jadi kita keadaan sekarang, kita pun tak nak bertemu orang, semua dah, supaya kita lebih baik kekalkan jarak. Itu yang diberitahu oleh Amru Al-As. Dia kata penyakit wabak begini, virus ni dia macam wabak ke virus ni, dia macam api yang marak. Itu kekalkan. Tapi kalau kita kekalkan, benda akan makin parah, makin teruk. Itu penting kita ingat benda ni semua. Kita berusaha menjaga diri kita, dan kalau boleh kita dengan keluarga. Kalau tak ada apa, kita duduk kat rumah. Kalau perlu cek rezeki, hati-hati. Kalau dah memang kena bekerja. Tapi kita berusaha sebaik mungkin. Itu yang kita dengar apa yang orang dulu buat. Kalau boleh 2 minggu ni, mungkin sampai sebulan agaknya, kita berusaha. Tapi kalau tak dikawal semua ni, masih orang teruskan perkara-perkara yang terlalu besar-besar, majlis yang besar-besar. Kalau terperlu juga, kekalkan jarak, jangan rapat-rapat. Ada negara kan sekarang sampai azan pun, mereka kalau berlaku banjir kan, dekat zaman Nabi SAW, mereka azan beritahu solat di rumah masing-masing. Jadi bila keadaan yang mendesak, tapi kita ikut pada fatwa apa yang alim ulama kita beritahu, kita taat. Dalam hidup ni kadang-kadang ada yang benda kita suka, ada kita tak suka. Tapi taat tu penting. Sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Dan pernah pula berlaku zaman Nabi SAW. Jadi dia menjadi itibak untuk kita semua ikuti kan. Mudahkan semua orang, bantu semua orang, doakan semua orang, bersangka baik, sayang pada semua orang. Orang ditimpa musibah, doakan. Ada ramai bagi nama kat saya, ada private message, keluarga mereka sedang sakit, ada yang kat ICU, ada yang dah tak bernafas, jantung. Jadi
bukan tak bernafas, jantung dah lemah, paru kan lemah kan, macam mana jantung pun dah berumur. Jadi kita doakan Allah sembuhkan pakcik-pakcik, haji-haji tu. Ada guru-guru yang saya sayangi pun mereka ditimpa sakit, orang baik-baik. Jadi kalau orang baik-baik kena, bukan untuk kita kata keji mereka, kita doakan ya Allah selamatkan mereka, sembuhkan mereka. Mereka guru-guru kita. Muaz bin Jabal bukan calon-calon orang. Nabi SAW nak pergi berdakwah, Muaz bin Jabal, dia bila pergi, Nabi duduk atas, Nabi duduk bawah. Dia kata Nabi dia sedih nak tinggalkan Nabi SAW. Nabi kata bila kamu balik nanti, kamu akan lalu kat tepi kubur aku. Muaz bin Jabal pergi dakwah banyak negara tempat. Orang tengok dia je, orang dah beratur masuk Islam. Orang lain, agama lain beratur. Dia tanya kenapa nak masuk Islam. Mendengar nama kamu sahaja, hati kami ingin memeluk Islam. Orang sayang pada Muaz bin Jabal. Dia masuk Islam umur 18 tahun. Masa peristiwa wabak tu, beliau umur 33 tahun. Beliau umur 18, masa berlaku wabak kat Syam. Muaz bin Jabal antara orang yang sangat disayangi oleh Nabi SAW, sangat disayangi Nabi, sangat disayangi oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa dia datang, masa balik zaman Sayyidina Umar, dijarah kubur Nabi dekat Madinah. Beliau pergi kat tepi makam Nabi. Dan beliau menangis, Muaz bin Jabal. Kemudian Muaz bin Jabal nangis. Dan kemudian Sayyidina Umar datang kat Muaz bin Jabal dan tanya, mana kamu nak buat, kata Muaz bin Jabal, kalau masa Rasulullah hidup, saya hidup berdakwah. Rasulullah dah wafat. Apa lagi saya ingin lakukan dalam hidup? Sayyidina Umar Khattab telah hantar beliau pergi ke Syam, pergi ke Syria. Kalau ke Syria, pergi ke Syam. Maka bila sampai ke Syam, orang macam Muaz bin Jabal meninggal syahid umur 33 tahun masa peristiwa wabak ni datang. Orang yang ditimpa wabak ini, kalau mereka mati, dikira mati syahid. Tapi Muaz bin Jabal sangat disayangi oleh Nabi SAW. Sayyidina Umar Khattab sayang pada Muaz bin Jabal, sayang pada Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dulu masa saya kecil, saya bercita-cita macam Muaz bin Jabal. Dulu pernah doa, ya Allah nak mati syahid umur 33. Alhamdulillah umur saya dah 36, belum mati syahid lagi. Belum mati syahid. Jadi dulu sebenarnya doa nak meninggal macam Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tapi sekarang risau juga anak kecil-kecil, doa panjang umur sihat. Jadi tuan-tuan sekalian, tapi tak apa, takdir khair. Apa yang Allah takdirkan ni baik, khair, baik. Itu doa supaya Allah SWT beri kebaikan, kesihatan pada kita semua. Jadi amalkan doa tu. Jadi apa jadi pada Muaz bin Jabal? Beliau mati syahid. Muaz bin Jabal akan pegang ketua panji-panji alim ulama di akhirat nanti. Dia gelar ketua para alim ulama. Masa zaman Nabi SAW hidup lagi, Muaz bin Jabal telah mengeluarkan fatwa apa-apa hukum. Nabi ada, orang boleh rujuk Muaz bin Jabal. Tapi orang macam Muaz bin Jabal telah mati syahid masa peristiwa wabak di Syam. Dan juga Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar sayang kat Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu. Yang dia bukan calon-calon orang. Masa Zaid bin Harisah, masa daripada dulu, Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu, beliau antara sahabat yang sangat takwa. Dia sangat takwa. Hidup beliau mirip dengan kehidupan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang besar yang lain. Walaupun dia gubernur orang besar, tapi beliau sangat rendah diri, tawaduk. Sampai walaupun Islam tengah kaya raya, duit bersepah-sepah, dia hidup dalam keadaan sangat zuhud. Kita pun tak mampu begitu, hidup sangat zuhud, susah. Dan mereka telah mati syahid masa peristiwa Syam. Bila mati syahid, apa Sayyidina Umar buat? Masa tu dilantik Amr al-As. Amr al-As turun berkhutbah beritahu, wabak yang datang ni seperti api yang marak. Dia macam tunggu je. Apa yang dekat semua dia membakar. Untuk kekalkan jarak kamu berjauhan. Macam sekarang dia pesan 1 meter kan, jarak kan. Amalkan. Jangan bersentuhan tangan. Beri salam. Kalau terjumpa siapa boleh beri salam. Tapi jangan sentuh tangan. Jangan sentuh tangan. Jangan peluk. Macam saya orang jumpa kadang peluk. Cium dahi, cium pipi. Jangan cium, jangan peluk. Beri salam, cukup beri salam. Waktu ni perintah Allah SWT. Kita doa selamat, sejahtera, kebaikan. Tapi kita pergi peluk dia. Mungkin dia tak kena, dia kuat. Mungkin sistem imun dia. Tapi dia balik, dia pegang anak-anak, isteri keluarga. Anak isteri dia kena. Pegang mak ayah dia kena. Pegang adik-beradik, adik-beradik dia kena. Tu tuan-puan berusaha baca doa tu. Dan kita berusaha, kita pelihara diri kita, jauhkan majlis yang ramai-ramai orang. Maka apa jadi, tak lama kat Syam tu, takdir Allah SWT, benda tu, wabak tu pun hilang. Jadi penting sangat ketika ini kita semua menggesa semua orang, termasuk diri saya, pesan diri saya sendiri, dan semua orang, kita menjaga diri kita dan mengelakkan perkara yang tak baik. Jadi baca doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Baca doa a'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Dan baca doa Abu Darda, ada saya share dalam manzil.
Tuan-tuan boleh dapatkan doa dalam manzil tu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ambil buku tu ya, dapatkan. Buku hijau tu. Buku hijau tu. Buku hijau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta ahizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu kami dapatkan manzil ni. Saya ada saja saya ada banyak, saya memang jual manzil ni setiap kali ceramah. Ni ceramah dah tak ada. Kalau tuan-tuan nak dapatkan manzil ni dan juga buku Isteriku Bidadari, bagus suami isteri baca Jujuti ni. Suami baca, isteri baca. Bila isteri kita, suami baca yang garang-garang, selalu sampai pukul surat 6 je dah nangis nak peluk isteri, peluk anak-anak, keluarga. Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Bagus. Nanti baca pukul surat 6 dah nangis. 11 amalan kaya. Ya, sebab satu je dah rasa kaya dah. Hati lapang, tenang. Dan perjalanan hidayah umat supaya dengar tentang perjuangan orang dulu. Dan juga satu lagi menelusuri cinta, melalui dengan cinta dan sayang. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku-buku tu. Boleh. Siapa tuan-tuan nak buku tu, angkat tangan. Siapa nak, boleh WhatsApp 013 2838 682. 013 2838 682. 013 2838 682. Dapat tak nombor tu? Siapa nak boleh order. Nanti mereka akan dapatkan buku tu. Boleh dapatkan 0328388882. Linda Samad. Terima kasih Ustaz. Saya seorang mu'alaf. Saya malu kekurangan saya. Doakan Allah kuatkan iman. Harap dugaan Allah. Semoga Allah sayang saya. Nabi sayang. Allah sayang kat Linda Samad. Tahniah dapat Islam. Islam ni anugerah Allah yang besar. Orang beriman ni anugerah daripada Allah. Dia anugerah pada kita sebab dia sayang. Jadi Aslinda Hasan, saya nak beli buku tu Ustaz. Farah Farquin, saya nak buku tu. Farah, boleh WhatsApp 013-2838-682. Buku tu kalau satu set, RM110 begitulah. Ada 6 buah buku. Buku-buku yang saya tulis. Buku yang ni pun ada dalam set tu, boleh dapatkan. Boleh WhatsApp 013-2838-682. Tapi kalau nak post satu ni, payah. Tuan boleh dapatkan dengan buku-buku yang lain. Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga, menelusuri cinta, perjalanan hidayah umat. Dan boleh WhatsApp nombor tu, Linda Samad. 013 Maslawati. Saya dah beli Ustaz, alhamdulillah. 013-2838-682. Boleh WhatsApp kat situ. Atau ada juga dekat apa yang order online tu, boleh check, nanti saya bagi link, nanti tuan-tuan boleh klik kat situ. Shopee, dekat Shopee pun ada juga. Dekat Shopee pun ada saya punya Transform Publication. Syarikat penerbitan saya Transform Publication. Nur Suhaida. 013-2838-682. 013-2838-682. Saya pun baca bila kisah Sayyidina Umar Khattab. Beliau sedih bila dengar Abu Ubaidah mati syahid dan juga Muaz bin Jabal mati syahid. Muda-muda lagi mereka. Muaz bin Jabal masa peristiwa wabak tu dia meninggal lebih kurang 33 tahun. Dia masuk Islam 18 sampai 33 tahun. Dan beliau sangat banyak berjasa pada Islam, pengorbanan perjuangan beliau. Saya pun boleh dengar guru-guru yang saya sayangi, hormati, yang saya dengar mereka kena COVID-19 ni, saya doa mereka sembuh sihat. Saya sayang pada mereka. Moga Allah bagi sembuh sihat. Jadi tuan-puan berusahalah kita ni tempoh untuk kita risau, bersedih, dan keyakinan kita semakin kuat pada Allah. Bukan masuk risau ni sampai takut tak boleh buat apa-apa, tidak. Tapi cuma kawal diri, jangan keluar sana sini. Kecuali nak beli barang-barang kan, kecuali memang kena pergi kerja sangat. Memang kerja kita kalau tak pergi kerja kena buang kerja kan, satu hal juga tak pergi kerja kena buang, kena berhenti kerja kan. Bukannya lah semua syarikat, kita bukan semua orang kerja yang memang gaji jalan, tak kan. Kalau cuti tak ada gaji, macam saya kan, tak ada ceramah ni, tak ada program training motivasi, so saya pun tak ada gaji juga. Saya pun bekerja juga. Saya cuti walaupun jadual saya penuh. Sebab COVID ni hari-hari saya ada jadual penuh, sehari sampai malam. Tak tahu lagi macam mana kalau panggil kecil-kecil, boleh ke teruskan, kekalkan jarak ke, saya pun tak pasti. Semua dia orang pejabat yang uruskan, saya cuma ikut je. Tapi banyak kalau yang besar-besar, saya batalkan, saya cancel. Tuan-puan dapatkan doa tu, dan mudah-mudahan ada nak tanya, boleh tanya soalan ni manzil, boleh WhatsApp 013-2838-682. 013-2838-682. Masya Allah, biasa keluar suara kuat lagi. Allah sayang kita semua.
Anda tanya soalan, mudah-mudahan Allah terima kita, mudah-mudahan Allah terima kita. Allah sayang pada kita semua. Mesti kali Allah sayang kita. Ibarat Azizah, biasa kuat lagi dengar suara Ustaz. Oh, ini perlahan sikit kan. Mungkin sedih kan suara jadi pelan. Yusof Lutfi, nombor Ustaz kan. Bukan nombor saya, nombor pejabat. Ada pejabat yang uruskan 013 283882. Kalau nombor saya tak jadi berehat kita boleh call nombor tu. Malina, Ustaz suara tak dengar mana. Tak apalah, dengar pelan-pelan je lah dengar sikit-sikit. Pakai headphone lah, earphone. Jadi baik. Ada nak tanya? Tak ada. Mudah-mudahan Allah sayang. Dan Allah SWT terima kita semua. Moga Allah rahmati tuan-puan semua. Allah terima, Allah sayang kita. Masya Allah. Keluarga Sunnah boleh daftar, ada program nanti. Daftar insyaAllah. Pendaftaran dibuat, nanti tarikh kita akan beritahu sentiasa. Sebab biasa pendaftaran tu cepat penuh. Alhamdulillah sekarang ni kalau buat program apa-apa sekejap je dah penuh dah. Sekejap je dah penuh. Boleh tengok. Farah macam nak teruskan jaga hati untuk kekalkan hijab dan terus solat. Maaf lari dia topik. Tak apa, semua tu ada kaitan. Jadi terus jaga hati untuk kekalkan hijab. Macam nak kuatkan hati untuk sentiasa berhijab. Jadi kita pakai hijab ini, kita niat untuk Allah sayang kita. Kadang ada ujian kan? Kita pakai, orang kata, tak pakai pun orang kata kan. Tapi kita pakai untuk Allah sayang. Supaya Allah sayang. Belajar menutup aurat dengan sempurna untuk Allah sayang. Orang lain tak pakai, kita doakan dia. Ya Allah, dia baik, dia tak tahu, dia tak faham, dia lalai, dia terlupa, maafkan dia. Dia baik, Ya Allah. Semua bagus. Satu je dia belum pakai hijab. Ya Allah, berilah dia hidayah berhijab. Begitu doakan. Doa yang baik-baik kan? Perintah Allah ni kita doa. Kalau belum mampu doa, Ya Allah, beri kekuatan pada saya. Tolong Ya Allah, saya nak berhijab, saya nak jaga solat, saya nak jadi orang Islam mentaati seluruh perintah Engkau. Jadi berhijab bukan sebab baik, berhijab sebab perintah Allah SWT. Jadi kita berusaha, mana-mana perintah Allah dapat buat, syukur kan Farah. Apa perintah Allah belum dapat buat, kita doa. Dan jaga solat fardu awal waktu. Jaga solat fardu awal waktu. Sebab siapa jaga solat, Allah akan jaga kita dunia dan akhirat. Jaga solat fardu awal waktu. Minta doa sedekah sahabat saya accident semalam. Hari ni ke bumi. Itulah kan ajal. Kadang ada orang ajal sebab COVID-19. Dan ada orang ajal, kalau tak tu sebab accident, tapi ajal tu mesti datang. Cuma sebab apa kita tak tahu. Bagaimana kita meninggal, bila kita meninggal, yang tu je kita tak tahu. Sebelah hari ni ke bumi, dia meninggal seorang balu dan anak umur 3 orang. Semoga Allah rahmati kawan Amirul Semoga Allah beri ketabahan pada isteri dan anak kecil umur 3 tahun. Berat ujian. Allahu Akbar. Kamera baru ke ni Ustaz? Ni bukan kamera, ni pakai handphone je. Handphone, tak pakai kamera dah. Inilah fasa office Ustaz pecah. Khair, tak apa insyaAllah. Allah uji kan. 70, 80 ribu juga semua. Allah takdir. Allah takdir. Ujian untuk saya sebab Allah sayang kan. Saya percaya dia sayang. Lepas peristiwa tu, ni COVID ni pula. Jadi program saya yang besar-besar, saya buat seminar-seminar. Yang ada setengah tu banyak semua saya dah bayar tempah. Ada makanan semua. Ada yang hotel. Jadi banyak jugalah yang saya ni. Tapi saya terima semua sekali. Dah banyak nikmat Allah bagi kan. Daripada dulu sampai sekarang tak berhenti-henti nikmat. Yang paling besar dapat Islam. Kedua dapat kenal dia. Dulu pun selalu susah juga. Dulu saya pun selalu susah. Kadang duit nak makan lama tak ada. Doa Ya Allah lapar. Ya Allah doa lapar. Tolong Ya Allah lapar. Makanan tak sampai-sampai. Tapi saya gembira. Sebab saya ada Allah. Doa gembira. Ada masa dulu saya pun pernah lapar sejuk. Musim sejuk. Kat Pakistan. Ya Allah sejuk. Ya Allah sejuk. Selimut tak datang-datang. Tapi saya gembira. Sebab saya tahu saya berdoa pada Allah. Dia beri sebab dia sayang. Dia tahan pun sebab dia sayang. Macam Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah. Orang mulia. Mati syahid masa peristiwa wabak taun dekat Syam, dekat Syria sekarang. Dekat Syam. Orang yang mulia. Bukan cancana orang. Dengan nama Muaz bin Jabal je. Ribu orang masuk Islam. Dengan nama Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu. Muda-muda 33 tahun dah meninggal. Kita dah lebih dah istirahat dah. Saya dah 36 tahun dah. Lebih 3 tahun daripada 33 dah. Daripada umur Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia orang baik. 18 masuk Islam. Berjuang habis-habis tu Islam. Tak berhenti orang dapat kenal Tuhan. Ya Allah, besarnya saham Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu. Maslawati boleh daftar awal keluarga sunnah. Prokit ke tu baru postpone ke Ustaz. Kita tengok keadaan COVID ni, mana tu Allah beri keajaiban. Tapi kalau tidak, postpone lah. Semua program postpone. Kalau program prokitnya ramai-ramai tu, kecuali program kecil-kecil tu saya mungkin 10-20 orang, 30 orang. Mungkin program office tu yang telah tu, Hisham Ustaz Ibit sayang, saya tak sayang. Hisham Zulkifli. Ni dulu Ustaz Hisham. Masya Allah. Dulu muka masa berjambang, handsome.
Macam Habib Ali Al-Jufri. Masya Allah, rindu nak dengar bayan macam Habib Ali Al-Jufri. Nanti kita jumpa bayan kat saya. Tunggu sembuh sihat penyakit ni. Afriza, bukan saya yang sakit. Ni COVID-19, saya alhamdulillah belum kena lagi. Syukur pada Allah. Ramai kawan-kawan baik saya, jauh juta-juta kali baik. Takwa baik, dah kena. Orang baik, hantar ke dia Allah. Kadang tak sangka kan. Hari tu kita banyak juga jumpa orang, macam-macam orang kita jumpa. Baru hari Khamis Jumaat ni orang paling panik sekali. Khamis Jumaat baru ni, baru start, baru cuti sekolah ni paling orang rasa. Khamis Jumaat baru ni kan, sebab tu program kerajaan Sabtu Ahad baru ni pun banyak yang terus lagi, yang besar-besar, event besar-besar terus lagi. Mungkin tak tahu, saya pun tak pasti, mungkin dia tak rugi banyak agaknya, saya pun tak pasti sebab apa. Program besar-besar terus, saya seorang-seorang pun rugi juga, tapi saya usaha juga kerana Allah SWT. Ustaz, betul ke kiamat sudah dekat bumi? Tapi orang cakap kiamat 15 Ramadan. Jadi Noyati, kalau kita tahu tu, maknanya kita Nabi SAW pun belum tahu bila kiamat. Orang tanya Nabi, ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi tanya, apa persediaan kamu untuk kiamat? Nabi tanya, apa persediaan kamu untuk kiamat? Jadi kiamat ni memang tak makin jauh, dia makin dekat. Siapa tahu kan, mungkin minggu depan, tahun depan, mungkin Ramadan, Syawal tahun ni, mungkin 10 tahun depan, mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun lagi, siapa tahu, tak ada orang tahu. Tapi apa yang terjadi ini membuat kita semakin dekat pada Allah, makin kuat sembahyang duha, baca Quran, zikir, makin semangat berdakwah, puji Allah SWT. Dengan anak-anak makin sayang, makin sayang. Tapi kalau sesama demam, jangan peluk anak-anak. Siapa sesama demam batuk musim ni, jangan peluk anak-anak. Minta anak-anak jauh sikit, jangan marah, dia cakap baik-baik. Dengan isteri pun, ni kalau ada demam-demam teruk, kalau boleh elak, peluk-peluk isteri kan, peluk suami. Kalau demam sakit, kita berusaha kan, perintah Allah SWT. Sebab begitu yang berlaku, yang dibuat oleh Amru Al-As radhiyallahu anhu. Selepas sahabat dilantik masa musim tu, Abu Baidah syahid, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu syahid. Amru Al-As telah ambil, dia kata, wabak ini seperti api yang marak. Tu jauhkan, kekalkan jarak kamu. Siapa duduk kat gunung, dekat-dekat Syam tu duduk, orang ke dalam atas bukit, duduk ke tempat kamu tinggal. Jadi kekalkan jarak penting kan. Elak, rupanya orang Cina pun beritahu, kalau kamu berusaha kekang, dia pun jumpa. Penting rupanya. Tapi ramai orang, Ustaz sihat, alhamdulillah sihat. Saya sihat, syukur pada Allah. Belum sakit lagi. Belum sakit. Jadi usaha dekat diri pada Allah. Yusuf nak jumpa Ustaz. Mari kita jumpa. Tunggu sihat nanti Tunggu musim wabak ni selesai. Suryani. Betul ke kita orang Islam tak mati pada hari kiamat? Eri, macam mana tu Eri? Mati mesti datang. Kalau dah kiamat tu memang mati tu kalau kiamat memang mati. Kalau tak kiamat besar, kiamat kecil. Kiamat besar ni dunia ni kiamat. Kiamat kecil, Nurisma, program Ustaz Semuhul, tak semua program. Boleh check, kalau siapa ada buat jemputan, boleh check kat office kan, apa boleh call office. Jadi tuan-puan boleh, yalah mungkin ada semua ceramah-ceramah umum sekarang saya tengok masih terus kat mana-mana kan. Mana-mana ceramah, khutbah pun masih ada. Yang tak ada satu negeri yang lain masih ada, semua khutbah sembahyang Jumaat. Semua ada semua, jadi kita ikut nasihat-nasihat yang semasa ni kan. Apa pendapat Ustaz penambahan COVID di Malaysia di kalangan orang kita, agama kita? Jadi ini Maisarah, ini semua telah takdir Allah SWT kan. Jadi bila terkena begitu, kita doakan mereka guru-guru kita, cikgu-cikgu kita, pendakwah kita, yang siang malam berkorban, berjasa sebarkan Islam. Saya dulu sesatnya dakwah saya ni, pendakwah dakwah tabligh ni. Dulu masa saya tak kenal Tuhan, cikgu saya tu orang kuat tabligh. Cikgu saya Syura, yang mula-mula dakwah saya dapat Islam. Jadi mereka semua orang-orang yang sangat baik, mulia, berkorban. Jadi kita jangan apa orang cakap macam tu, semuanya biarlah orang nak cakap kan. Kita pun tak boleh tahan orang bercakap. Dan biasa orang bercakap ni bila terkena kat sendi-sendi, masa tu baru dia tak bercakap. Sebab tu jangan cakap orang. Jangan cakap orang sana sini. Berusaha je, jangan peli-peli orang. Nanti dah terkena kat kita baru kita cakap. Kita tengah cakap orang ni, kita tengah pergi kenduri. Kita tengah cakap orang ni, kita kerja lagi, pergi office. Kita naik train lagi. Jadi jangan cakap-cakap orang. Bila dah kena masa tu kan, masa peristiwa tu jadi, bukan masa peristiwa tu, itu 28 Februari sampai 1 Mac. Tapi ni yang sekarang ni, event besar-besar, masa yang sama ada bola 70,000 orang tengok. 70,000 sesak. 70,000 orang. Masa yang sama, bukan sama, semalam je ada perhimpunan dekat
Pening berapa puluh ribu orang, 30,000 orang. Ni Kementerian Pelancongan sampai 100,000 orang nak target datang program Kementerian Pelancongan. Allahu Akbar. Jadi program masih terus. Banyak saya tengok kem-kem bawah kerajaan pun banyak lagi. Kalau ada yang dekat, saya tengok, saya tahulah semua tu penuh ramai lagi. Jadi untuk yang telah terjadi ini, orang cerdik pandai, orang hebat-hebat. Bayangkan orang ilmu tinggi-tinggi pun masih teruskan. Orang masuk faham kesihatan, belajar kat UK, kat London, belajar kat Amerika, belajar dekat luar negara, pun masih ada yang pergi ke luar negara berjalan. Jadi sebab tu bukan kita salahkan siapa. Atas apa yang terjadi ini, kita percaya semua daripada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Tu iman. Dalam rukun iman ada 6. Yang menenangkan yang ke-6, beriman pada qada dan qadar. Kita berusaha kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Kita kuarantin kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Kita jaga kebersihan kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Kita ikut nasihat yang pakar KKM ni kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Bila Allah suka, kita buat kebaikan dan taat. Dan yang perkara yang betul, sami'na wa ata'na, Allah beri keberkatan, Allah beri kebaikan. Tapi kita berusaha kerana perintah Allah untuk sukakan Allah. Keyakinan kita bulat berserah hanya pada Allah SWT. Hati kita bulat berserah pada Allah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah. Tiada yang boleh beri bahaya, sihat, sakit melainkan Allah. Tiada yang boleh bagi sembuh. Jangan salahkan orang. Kalau terkena pada orang, wah salah dia ni saya pegang. Jangan salahkan orang. Kita masing-masing berusaha dalam masa yang sama kita redha apa yang terjadi. Sahabat-sahabat yang besar pun kena, Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah Jarrah radhiyallahu anhu. Mereka orang yang sangat mulia, orang yang sangat berilmu, orang yang sangat bertakwa. Jadi mereka sendiri orang yang takwa. Mereka terima ketentuan Allah SWT. Jadi berusaha. Masya Allah. Semoga suami sini mudahkan. Ustaz, saya sakit pinggang. Buat pinggang dialisis pukul 4-8 PM. Adakah saya perlu qada jamak? Jadi usaha kalau boleh cari waktu dialisis tu waktu yang boleh elak waktu solat. Dan ikut nasihat doktor, macam mana tanya doktor. Dalam masa yang sama, kalau sakit-sakit yang berat ni, atau macam doktor, nurse yang tak boleh keluar pada tempat operation, yang tak boleh nak salin baju, memang itu waktu dia. Jadi ada ulama' telah bincangkan, mereka kata boleh jamak 4-4. Jangan tinggal solat, Zuhur 4, Asar 4, Maghrib 3, Isyak 4. Untuk orang-orang yang tak boleh buat apa-apa dah ni. Jadi buat Zuhur 4, Asar 4. Waktu Zuhur tu buat Zuhur 4, Asar 4 terus. Jamak 4-4. Ini ada pandangan kecil tapi penting dalam keadaan yang mendesak begini. Pertama doktor-doktor, nurse-nurse, boleh rujuk pada mufti-mufti, pakar-pakar. Tapi kalau orang terdekat saya tanya, saya beritahu begitulah. Masya Allah, sembahyang Jumaat dijalankan. Jadi apa yang berlaku pasal solat Jumaat semua, kita rujuk pada mufti-mufti, mereka pakar kan. Beza-beza fatwa tu ikut negeri, keadaan setempat. Mereka pun bincang dengan KKM yang terbaik. Jadi dengan kerajaan, jadi kita taat. Lain negara, lain dia punya ni, kita taat. Mesti ada kebaikan, takkan dia orang tak tahu kan, takkan dia orang tak rasa. Jadi kita cuma fikir, kalau kita rasa risau, kita kawal diri kita. Ambil mana-mana pendapat yang kita rasai, ni kita ikut tempat setempat kita punya ni, solat Jumaat. Jadi jangan keji yang dah tak sembahyang Jumaat. Kita tu pendapat, hormati. Dan tu benda perkara penting. Mereka bukan calon orang yang buat keputusan, taat. Dan buat setengah tempat masih boleh, tak boleh kekalkan. Dia pesan siapa yang sakit jangan datang. So jaga. Siapa yang batuk-batuk dah tak pergi masjid, jangan pergi terus. Siapa yang batuk-batuk semua, jangan pergi terus. Masya Allah. Pasal sanitizer, boleh je pakai sanitizer. Ada mufti wilayah tuliskan, boleh je rujuk pada tu. Jadi Masya Allah, yang penting kita jaga solat, jaga kebersihan. Baik tuan-puan, terima kasih semua sekali. Saya ada jual buku ni kalau tuan-puan nak, buku Manzil dan buku Isteriku Bidadari, 11 Kaedah Bimbing Keluarga dan Perjalanan Hidayah Umat. Dapatkan buku tu boleh WhatsApp 0328 38682, 0328 38682. Masya Allah. Jadi waktu untuk kita bersatu hati, berkasih sayang. Semoga Allah rahmati kita semua. Baik tuan-puan, Lydia dari Brunei, Masya Allah. Lama tak pergi Brunei ni. Semoga Brunei semua sihat, selamat kan. Saya sayang semua Brunei. Itu baik orang Brunei. Sampai kat airport siap sambut lagi. Ada gambar macam artis sampai. Saya minta artis tiba, terasa artis sikit. Allahu Akbar. Rindu orang Brunei, baik-baik. Orang baik-baik. Semua orang bos ketu-ketu kat Brunei dapat jumpa. Yang bukan Islam pun datang dengan ceramah masa tu kat Brunei. Suryani, terima kasih Ustaz. Semua berita yang saya tengok asyik salahkan Perhimpunan Tabligh Puncut saya bawa. Jangan salahkan. Jangan salahkan. Mungkin ada segelintir kan.
Jadi sayang semua orang, mereka banyak berkorban, berjuang. Maafkan mereka, sayang mereka. Ada comel kereta RC ustaz kat belakang. Kereta RC mana? Kereta anak mainan. Nanti saya main mainan dalam rumah, tak ada apa nak buat ni selain berdoa, semayang, main mainan. Main mainan. Kereta Raikal kat belakang. Masya Allah. Nur Ismi, seronok tengok live ustaz. Awang sayang ustaz nak peluk. Peluk pada jauh-jauh bang. Sekarang jangan peluk lagi. Tak boleh nak peluk. Saya kat masjid awal itu, jangan peluk. Dah lama jangan peluk. Dia orang peluk juga. Siap cium lagi. Seram juga kena cium Laki pula yang cium. Cium pipi, cium dahi. Ada yang tengah menggeletam nangis, mulut pun dicium. Selamat tak ada orang rakam. Kalau tak ada kena tuduh macam-macam lah. Mulut pun kena cium. Saya gurau je. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih tuan puan Saya sayang semua sekali. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima kita. Allah bantu kita, Allah mudahkan. Kamarudin tersentuh hati dengan ceramah ustaz. Belum ceramah lagi, berbual je ni. Berbual kan. Kamarudin, moga Allah rahmati. Linawati, semoga lindungi kita semua ya ustaz. Jini mau ustaz, saya nak bertanya bila nak baca Quran tapi tak pandai. Nak minta orang sama orang pandai tapi tiada. Hati Allah. Jini mar begini. Jaga solat fardu waktu. Jaga solat fardu waktu. Jaga solat fardu waktu. Banyakkan sembahyang sunat. Yang wajib sembahyang sunat, sembahyang duha, sembahyang tahajud. Tak pandai baca Quran, tak apa, belajar pelan-pelan. Kalau ada masa, minta ahli keluarga ajarkan. Belajar Quran. Bawa belajar alif bata pun dapat pahala dah. Dalam hadis Nabi, saya baca Quran walaupun merangkak, Allah beri pahala 2 kali. Satu, sebab baca Quran. Kedua, semangat dia membaca Quran tu. Allah suka orang baca Quran walaupun tak pandai, tapi dia belajar. Belajar baca Quran, Allah suka. Allah suka orang baca Quran walaupun tak gagap. Baru belajar alif, ba, ta. Dia niat nak hafal Quran ni. Dia insyaAllah saya nak hafal Quran. Dia baru belajar alif, ba, jim. Salah huruf. Alif, ba, sa. Ta pun tertinggal. Ta pun tak dengan sa pun tak tahu beza. Jim, ha, ho pun tak erti beza. Tapi dia kata saya nak hafal Quran. Niat nak hafal Quran. Satu hari insyaAllah sebelum saya mati saya nak hafal Quran. Tiba-tiba baru belajar alif, ba, ta, mati dia. Dekat akhirat nanti Allah bangkit dia bersama hafiz Al-Quran. Dalam hadis, Allah beri pahala mengikut niat. Allah beri pahala mengikut niat. Jadi niat baca Quran, Masya Allah. Hisham hantar love banyak ni. Masya Allah, Hisham hantar love. I love you too. Hisham, I love you too. Hisham ni kawan masa kat UPM tu. Saya selalu jauh-jauh susah, tak ada motor, dia datang naik motor ambil saya. Sampai pada kampung naik motor ambil. Allah balas jasa. Saya susah masa tu, motor tak ada. Kan tak makan, Hisham bawa makanan kat bilik, ajak saya makan. Masa susah, makanan pun tak ada. Datang Hisham bawa makanan. Dia jeling je saya. Wah, habit ni tak ada duit aja dia. Saya minta dia duit. Dapat kad UPM RM400. Buat jamuan kat surau. Sebab nak ajak orang pergi surau. Kad makan. Habis. Baru pertama masuk dah habis RM100. Sebab belanja semua pelajar-pelajar kolej makan. Nak buat jamuan supaya orang datang surau. Hari kedua belanja lagi. 4 hari dah habis RM400. Lepas tu termenung. Mana nak makan lagi. Maksud saya nangis. Ya Allah lapar. Ya Allah. Ya Allah lapar. Ya Allah. Ya Allah tolong lapar. Ya Allah. Jeling kat Hisham. Hisham pinjam sikit 100 kan. Pinjam RM50. Jadi Allah balas jasa Hisham Allah tambah cikgu Sekarang jadi cikgu TESOL bahasa Inggeris. Dulu mau makwa semua risau bila Hisham berjambang sebab dia tak handsome. Tapi sebenarnya berjambang tu lagi handsome kan. Sunnah Nabi SAW. Berjambang lagi handsome. Gurau-gurau. Ustaz, macam mana kita nak ajak orang kerjakan solat? Fatimah, bila orang tak solat, yang pertama kita doakan dia. Dakwah ni ikhlas bila kita doakan orang. Ya Allah, kawan suami saya tak solat, saya sayang dia. Contoh, ya Allah beri suami saya solat. Ya Allah, isteri saya sayang dia. Hari-hari dia masak kat saya, berkorban urus anak-anak, teman saya, layan saya, tidur dengan saya, urut saya. Tapi dia tak solat. Ya Allah, dia tengok drama je. Saya sayangkan dia. Ya Allah, berilah isteri saya solat. Ya Allah, ampun dosa saya. Nangis. Ya Allah, tolong. Ya Allah, nangis. Tuan-tuan ni dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bila kita dakwah keluarga ni, insya-Allah mudah-mudahan azab ni tertangguh. Allah turunkan rahmat mencurah-curah. Kasih sayang Allah mencurah kat kita. Buat dakwah dalam keluarga. Ajak anak-anak jaga solat. Boleh tuan-puan? Semua ajak keluarga solat. Mungkin dia tak pergi masjid ni, sakit, batuk, solat dengan keluarga kat rumah. Solat keluarga. Ajak keluarga solat. Ajak keluarga solat. Ajak keluarga semua solat. Baca Quran, buat taklim kat rumah. Penting kan? Buat taklim kat rumah. Yang ikut keadaan setempat lah. Yang sakit tu semayang kat rumah keluarga. Jangan pergi masjid kalau tahu sakit, batuk, sesama. Sebab takut virus kita pun tak tahu kan. Ustaz, macam mana kita nak ajak orang kerjakan solat? Jadi pertama doa, dakwah dia. Doa, dakwah dia, sayang kat dia. Madi, salam dari Labuan Ustaz.
Hafiz doakan Ustaz, Allah selamatkan. Semoga Allah selamat kita pada wabak COVID-19. Dia virus wabak COVID-19. Semua seluruh dunia juga Allah selamatkan, masya-Allah. Zulazli, semoga Allah terima. Masya-Allah. Mudah-mudahan nanti kita jumpa. Ramai ni hari ni ada pada Brunei, pada Singapura, Indonesia, pada seluruh dunia. Kamarudin, anak yang 13 tahu jadi minat baca buku Ustaz. Lepas baca buku Ustaz Istriku Bidadari, makin rajin solat. Makin rajin solat sunat, makin lembut bercakap dengan mak ayah. Masya Allah. Dalam hadis Nabi, Allah ingin beri kebaikan pada seseorang, Allah ingin beri kebaikan sebuah keluarga, Allah beri sifat lemah lembut. Lemah lembut dalam keluarga ni anugerah daripada Allah. Lemah lembut, sifat lemah lembut dalam keluarga ni anugerah daripada Allah. Satu ayah cakap dengan isteri, satu ayah cakap lembut dengan anak, itu agama Islam. Seorang suami yang bercakap lemah lembut dengan isteri, itu Islam. Seorang isteri bercakap lemah lembut dengan suami, itu Islam. Seorang mak mendidik anak dengan lemah lembut, itu Islam. Hadis riwayat Ahmad. Allah ingin beri kebaikan pada sesebuah keluarga, Allah beri sifat lemah lembut. Allah beri sifat lemah lembut. Tu kakak abang, lembut tu bukan mesti tangan macam tu. Lembut tu apa dia? Lembut tu ucap rasa sayang, cakap baik-baik. Anak-anak ni mengikut perangai kita. Tengok anak-anak sekarang suka menjerit. Dia tengok cerita Korea mungkin. Cerita Korea, Jepun kan suka menjerit-jerit kalau cakap. Hai, dia jerit. Tanya dia lembut, dia lembut. Tanya dia jerit, dia jerit. Saya gurau je yang tu, tak ada kaitan. Maisarah, doakan bahagia tenang untuk saya sekeluarga. Macam-macam ujian saya dan suami kadang-kadang penat nak hadapi. Begitu saya doakan, Allah beri bahagia. Maisarah, suami, pergi syurga, anak soleh-soleh. Cik Anam tanya macam mana kalau seorang ibu lafaz, aku halalkan semua susu mengais tubuh seorang anak. Seorang anak tu mencari anak yang, ibu tu masih mencari anak yang telah dilafazkan anak itu bukannya. Susah juga soalan tu And then seorang ibu tu masih mencari anak yang telah dilafazkan. Anak tu bukan anaknya lagi. Masya Allah. Aku haramkan ke aku halalkan? Masya Allah. Jaga hubungan kekeluargaan. Jaga hubungan kekeluargaan. Rapat hubungan kekeluargaan. Kita buat baik pada mak ayah buat baik pada anak-anak. Kalau ahli keluarga kita buat baik pada kita maafkan dia, doakan dia, balas keburukan dengan kebaikan. Masya Allah. Ustaz, adakah mati kerana virus ni mati syahid atau tak? Syahid dunia. Ini semua kira pahala syahid, dapat pahala mati syahid. Pahala mati syahid. Masya Allah. Kena wabak yang besar macam ni, dapat pahala mati syahid. Dalam hadis Nabi, bagi orang mukmin, setiap apa yang melalui ni, wabak ni, kalau dia mati, dikira mati syahid. Masya Allah. Ustaz nak tanya, boleh kita nak solat tapi tak tahu nak baca apa? Nur Aisyah, solat ni yang wajib ada 4. Ada 5 bacaan yang wajib. Pertama, takbir. Cuba kalau sesiapa ni ada keluar tak erti solat, suruh dia ikut Allahu Akbar. Dia pun ikut Allahu Akbar. Satu dah betul. Nombor 2, Fatihah. Dalam semayang, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah. Kemudian tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai situ je dasar tahiyat tu. Kemudian salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kiri tu dah sunat dah. Tu je yang wajib, takbir, Fatihah, tahiyat, selawat dalam tahiyat, kemudian salam kanan. Masya Allah. Mustaqim. Kalau mati sebab virus, mati syahid, Ustaz masuk syurga. InsyaAllah masuk syurga. Dapat pahala mati syahid. Yang penting masih hidup, tetap hak kena dijaga. Jangan ambil hak orang, jangan aniaya hak orang. Itu semua akan ditanya juga. Walaupun mati syahid, kalau kita pernah curi barang orang, ambil barang orang, aniaya orang, atau kita tinggal sembahyang, tak jaga perintah Allah, yang itu tetap kena tanya juga. Maksud saya mati syahid ni, kita jaga perintah Allah, jaga solat, jaga agama, buat kebaikan, sabar, kemudian mati syahid. Tapi kalau tak semayang, langgar perintah Allah, curi barang orang, tipu barang orang, Yusuf Lutfi, saya anak murid Mona Hilmi, Bukit Rang, doa istiqamah. Mudah-mudahan Yusuf Lutfi, kita semua sama-sama doakan saya juga, kita semua istiqamah. Saya bawa lah niat nak semayang. Teman sama mak tak apa pandai, contoh baca Fatihah, tapi niat mak nak sangat semayang. Macam mana tu Ustaz? Masya Allah. Jadi bawa je mak semayang, tak apa, semayang je dulu, pelan-pelan nanti baca kuat sikit, baca bagi mak dengar.
supaya mak boleh ikut. Kalau semayang dengan mak, ayah, anak-anak tak pandai, baca kuat sikit, suruh ikut pelan-pelan. Jadi makmum je pun tak apa mak. Benda-benda Allah SWT terima kan. Jadi tak apa, terus semayang. Penting semayang, jangan tinggal. Iqbal, saya tak boleh fokus Ustaz. Ada kereta kontrol. Nak ambil lah hadiah kereta kontrol ni. Tapi jauh pula nak post payah kan. Kereta kontrol. Masya Allah. Nanti saya nak main tu. Saya pun dah lama tak main kereta tu. Nak main. Jadi tuan-puan sekalian, moga Allah SWT terima kita semua. Baik tuan-puan, ambil dapatkan manzil ni. Dia saya Abu Daud, dia seorang sakit, ambil cek Quran, sakit dia sembuh, manzil. Kemudian munjiat, ada 7 ayat dalam Quran jadi obat. Muhammad Ibn Sirin dan Ibn Abbas kata, ayat Quran ni jadi obat. Waktu-waktu begini bagus, siapa yang stres, tertekan. Memang kita semua stres kan, baca ayat-ayat ni jadi obat. Bukan maksud kita tak berusaha. Berusaha ini perintah Allah. Jaga pesan pada Amr wal As dah pesan, jaga jarak, kuarantin. Tu semua Nabi yang pesan, sahabat dah amal dah. Jadi penyakit ni akan cepat hilang dengan kita semua kuarantin dan juga kita semua mengekalkan jarak dan ikut nasihat macam KKM tu betul. Tu Nabi dan sahabat dah beritahu dah. Dah betul lah tu. Jaga selalu ambil wuduk, berjaga kebersihan. Tu semua dah memang daripada dulu. Nabi SAW ajar kan kalau makan basuh 12 tangan. Daripada dulu saya dengar Ustaz ajar basuh tangan 12. Rupanya ada. Tapi kita kadang makan tak basuh tangan. Pemakan tak basuh tangan. Kita tak kisah. Tak kisah. Jadi sekarang lepas ni sekarang dah kisah basuh. Basuh. Jadi antara munjiat ni ayat dia kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Tak katakanlah wahai Muhammad, sekali-kali takkan menimpa kami sesuatu melainkan apa yang Allah tentukan. Dialah Allah penolong pembantu kami, kepada Allah berserah, beriman, bertawakal. At-Taubah ayat 51. Kemudian wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah kenakan kamu dengan sesuatu yang bahaya, maka tak ada siapa pun yang akan menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Dia menghendaki engkau beroleh kebaikan, maka tiada siapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnia. Kakak bagi adik kak. Kongsi dengan adik. Bagi kat kakak. Bagi minta kat kakak. Kak bagi adik. Allah melimpahkan kurnianya kepada siapa yang dikehendaki. Dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat lain, wa ma min dabatin illa fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha mustaudaha kullum fi kitabim mubin. Tak ada satu makhluk yang bergerak di bumi melainkan Allah yang menguruskan rezekinya, mengetahui tempat kediamannya, tempat yang disimpan. Ia tersimpan dalam Lauh Mahfuz yang nyata kepada malaikatnya. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya kepada Allah aku bertawakal dan berserah, Tuhanku dan Tuhan kamu. Ma min dabatin illa huwa ahizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Dia Maha mengetahui, minta Allah tunjuk jalan yang lurus. Wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqahallah wa rizquha wa iyyakum huwas samiul alim. Berbanyak binatang yang bawa rezeki bersama, Allah lah yang beri rezeki kepadanya dan kamu. Dialah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa jua rahmat dibukakan Allah pada manusia, tak ada siapa pun dapat menahannya. Dan apa jua ditahan oleh Allah, tak ada siapa dapat lepaskannya. Allah beri, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah tahan, tak ada siapa boleh beri. Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'u min dunillah in aradani Allah birin hal hunna kashifa durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Jadi amalkan ayat Quran tu, ada manzil, munjiat, ayat syifa. Boleh dapatkan buku-buku doa ni. Kalau tuan-puan nak, boleh WhatsApp 013-2838-682. 013-2838-682. 013-2838-682. Ustaz bertunjuk buku yang baca kat skrin. Ni buku tu. Nak buka, kalau buka tak nampak kan. Kalau buka dia jadi terbalik. Jadi terbalik ke tak? Tak terbalik. Tak terbalik. Boleh baca buku ni, dapatkan buku ni. Jadi tuan-puan, kalau siapa nak dapatkan, boleh WhatsApp 013-2838-682. Buku Isteri Ku Bidadari, 11 Keadaan Bimbing Keluarga, Penyandang Umat. Baik, terima kasih tuan-puan. Jumpa lagi. Moga Allah rahmati. Boleh share-share kisah tadi. Khairi Tajuddin. Doa kami Ustaz. Kami sayang Ustaz. Suara Ustaz selalu mengisi halwa telinga kami sekeluarga. Masya Allah. Saya begitu juga. Khairi Tajuddin, orang mulia, baik.
pendakwah, orang yang Allah sayang. Saya pun sayang pada Tuhan kerana Allah. Farah dia, salam Ustaz, saya nak minta nasihat. Suami saya ni tak pernah niat nak tinggalkan saya dengan anak. Dia kenal perempuan 50 tahun dah sanggup tinggal saya. Apa saya nak buat? Jadi Farah dia, apa yang telah terjadi, telah terjadi. Siapa yang zalim, pasti Allah balas. Jadi pertama, solat doa dengan Allah. Hari-hari sembahyang fardu 2 waktu. Hari-hari sembahyang duha, sembahyang tahajud. Serah urusan kita pada Allah SWT. Dan terus didik keluarga. Dan minta tolong orang-orang terdekat. Contoh mak ayah, mertua atau siapa yang suami hormati dalam keluarga yang terdekat, yang puan hormati dan suami hormati, orang tengah untuk mendamaikan atau wakil kedua belah keluarga bincang dengan baik. Ataupun selalu sembahyang hajat, beritahu keluarga. Dan ketiga, terus tawan hati suami, doakan dia, dakwah dia. Setelah puan buat semua ni, kalau tak boleh juga, tuan-puan mesyuaratlah apa yang paling baik. Mudah-mudahan saya doakan Allah beri kekuatan pada puan ya. Bukan senang, tapi mudah Allah beri kekuatan. Macam hadapi kan tengah-tengah COVID ni macam-macam juga masalah rumah tangga yang datang. Jadi saya doakan. Salam Ustaz, macam mana hadapi masalah hidup keluarga dengan sabar. Simple tapi susah. Masya Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Selalu dirikan solat, minta pertolongan dengan Allah SWT. Baik, terima kasih tuan-puan. Mudah-mudahan Allah terima. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Ani Saidah pada Singapura. Doa semoga Singapura juga selamat. Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia dan seluruh dunia Allah selamatkan kita. Thailand. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.